Dan malam ini tuan-tuan berkati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mari sama-sama kita melihat kepada perkara yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut pada surah Sabah pada ayat ke-28. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala menyatakan, dan tidaklah kami memutuskanmu ya Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu bentuk pernyataan, bukan perkara yang sengaja diputuskan, yaitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, melainkan untuk umat manusia keseluruhannya. Walaupun disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diputuskan daripada kalangan bangsa Arab, yang mana keadaan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa Arab. Dan disitulah yang dinyatakan sebenar dan seumpama dengannya sebagai Rasul pembawa berita gembira, nak dikhabarkan kepada seluruh umat manusia bahawa yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberikan khabar gembira, cerita yang menyeronokkan kepada yang pertama sekali kepada manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keduanya, Rasul disebut sebagai pemberi amaran, bukan amaran beban, amaran itu beti, kan? Pemberi amaran, pemberi suatu perkara yang disebutkan, ada yang disebutkan sebagai bentuk dalam bentuk ancaman, iaitu kepada siapa? Iaitu kepada mereka manusia yang engkar. Manusia yang ingkar ni manusia yang enggan beriman kepada Allah, yang kufur, bahkan mereka kafir kepada perkara-perkara yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat tersebut. Ramai di antara manusia yang tidak sedar dengan amaran-amaran yang telah pun dibawakan, bukan sahaja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa juga yang diberikan daripada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang pernah diutuskan ke atas muka bumi. Mana dalam keadaan sedemikian ini, tuan-tuan, kita melihat bagaimana sebenarnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dalam kehidupan umatnya. Ketahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Yang mana masyarakat Arab jahiliyah ini, tuan-tuan, kita tengok bagaimana mereka ini telah pun tersasar jauh daripada landasan yang sebenar, landasan yang telah pun diberikan kepada mereka, yang sejak daripada keadaan mereka itu Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan dengan Nabi yang sebelumnya, lalu mereka ingkar dan kufur, dan akhirnya mereka terus-terus berada dalam perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan dan juga perkara-perkara yang merosakkan dalam kehidupan mereka itu sendiri. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab itu kalau kita melihat dengan apa yang disebutkan melalui ayat yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita
sebagai Bani Adam. Bani Adam maknanya cucu cicit keturunan Nabi Adam alaihi salam, tidak terlepas daripada melakukan dosa dan juga kesilapan. La yakhlu 'anil khata'i wan nisyan, tidak sunyi daripada melakukan kesilapan dan juga kelupaan, lupa. Biasalah manusia lupa. Kadang-kadang dalam keadaan kehidupan kita seharian banyak perkara-perkara yang kita banyak terlupa untuk kita nak melakukan perkara tersebut. Kita banyak ada melakukan kesilapan, itu merupakan biasa kesilapan, terlupa. Maka nak beri isyarat, kita nak masuk ke kanan, sepatutnya kita beri isyarat ke kanan. Kita nak masuk ke kiri, beri isyarat ke kiri. Kadang-kadang terlupa. Kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh manusia, itu pun masih lagi ada ruang, masih lagi ada peluang diberikan dengan ada ruang keselamatan dan sebagainya. Tetapi apa ceritanya kalau mana manusia terlupa langsung daripada mentaati Allah, maka bimbang nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam keadaan yang tidak diberikan pengampunan. Tuan-tuan terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Lalu kita melihat dengan apa yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentulah kita semua akan diberikan dengan pembalasan yang baik, yang setimpal atas usaha yang kita lakukan. Manusia yang melakukan kebaikan, begini cerita dia. Itu yang disebut tadi itu khabar gembira. Bagi khabar gembira seronok kepada orang yang beriman, penat-penat solat, penat-penat puasa, penat-penat buat ibadah, penat-penat keluarkan sebahagian daripada harta benda untuk diberikan sebagai zakat, sebagai sedekah dan seumpamanya. Maka apakah kelebihan yang dijanjikan oleh Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bukan saja-saja. Tetapi bagi mereka manusia yang ingkar kepada Allah, maka yang diberikan iaitulah sudah tentulah khabar duka, iaitu dalam bentuk amaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga-jaga kamu buat perkara yang seumpama ini, jaga-jaga kamu seolah-olah berada di jurang-jurang api neraka Allah, yang mana nantinya manusia akan tergelincir, manusia akan terjatuh, manusia akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyahzubillah. Maka dengan keadaan gara-gara apa yang telah mereka lakukan, tidak ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak ada pengampunan, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha luas. Cuma dalam keadaan manusia yang tidak bersedia, yang tidak sudi seolah-olahnya untuk memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita katakan pada malam ini, tuan-tuan terhormati Allah, kita pun sudah masuk kepada bulan Rabiul Awal, mana kita melihat dengan perkara yang lebih dekat dan semakin jelas, semakin hampir untuk kita melihat dengan apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada jalan untuk manusia melepaskan diri daripada siksaan Allah melainkan dengan adanya pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak sebutkan pada malam ini iaitulah berkenaan dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kalau kita melihat secara sepintas lalu tentang syafaat yang akan diberikan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati bahawa syafaat ini merupakan suatu bentuk pertolongan yang terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang terakhir, saat ketika mana manusia telah pun dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ketika mana manusia hiruk pikuk beramai-ramai bersesak-sesak, jam tak nak kata jam, tak tahulah jam tahap mana tuan-tuan. Sebab
Bukan yang dihimpunkan itu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi merupakan umat-umat yang terdahulu daripada itu, sejak daripada umat zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada sebelum daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ramai tuan-tuan. Sesaknya pada mahsyar itu berada dalam keadaan yang masing-masingnya nak mendapatkan bantuan dan juga perkara yang diberikan pada saat-saat akhir mereka ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ditentukan di manakah kedudukan mereka, di syurga ataupun di dalam neraka ataupun bagaimana keadaan kesudahan mereka. Maka disitulah mereka akan minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada meminta pertolongan yang kita sebutkan tadi, itulah syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita katakan bahawa syafaat ini adalah suatu perkara, suatu pegangan yang wajib dipercayai. Wajib. Adanya adanya syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib keadaannya kita meyakini, mengimani dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada mana-mana kalangan umatnya yang layak mendapat syafaatnya. Dan ini semua akan berlaku pada hari kiamat nanti, akan berlaku pada hari mahsyar nanti. Dan disitulah kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala disebut pada surah Taha pada ayat ke-109, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Pada hari itu tidak berfaedah syafaat. Dia kata tak ada maknanya pertolongan melainkan daripada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi yang disebut tadi, di antara manusia yang boleh memberikan syafaat kepada orang lain, pertolongan kepada orang lain, iaitulah antaranya yang terutamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga adalah beberapa lagi golongan yang dapat memberikan pertolongan-pertolongan yang tertentu. Itu dalam keadaan yang terbatas, limited edition teman-teman. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini besar, kuasa besar yang Allah Taala izinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan, diagihkan bantuan pada saat-saat yang terakhir, pada saat-saat genting manusia sudah hampir berada di jurang-jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dinantikan oleh kalangan umat. Dan juga mereka kepada orang yang diredai perkataannya, orang yang baik perkataannya, orang yang jelas dalam kehidupan mereka berusaha untuk mendapatkan perkara-perkara yang diberikan nilai dan juga janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu keadaan mereka itu senantiasa berusaha untuk nak mendapatkan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita jangan lupa kata Allah Subhanahu wa taala dia akan panggil kita. Panggil kita itu dengan panggilan yang begitu lunak, tuan-tuan. Dia tak panggil kita, apa ni sahabat kan, wahai kawan, tak ada kan. Panggil itu dalam keadaan yang begitu lunak. Lunak ni maknanya suatu bentuk bahasa yang bukan sekadar sedap didengar telinga, tetapi bahasa itu sampai masuk, tertusuk ke dalam hati sanubari manusia. Ya
ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah Ta'ala panggil jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang keadaan mereka ini senantiasa mengharapkan kebaikan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan Imam At-Tahawi ada menyatakan, menegaskan bahawa tentang syafaat ini, dia sebut wasyafa'atul lati dakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbar. Apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi, dia nyatakan iaitu sesungguhnya syafaat yang disimpan untuk umatnya adalah benar. Jadi Nabi SAW ini simpan suatu bentuk doa, suatu bentuk bantuan, suatu bentuk pertolongan yang bukan sahaja sekadar di atas dunia, tetapi simpan ataupun bahasa mudah kita kata reserve. Nabi reserve satu bentuk bantuan pada hari akhirat, yang mana hari yang tidak ada pertolongan, yang tidak ada perlindungan, yang tidak ada naungan, melainkan pertolongan, bantuan, naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga apa yang diizinkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keadaan yang dikatakan bahawa salah satu daripada hadis tersebut hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menyatakan bahawa yang bermaksud setiap para Nabi mempunyai satu doa yang mustajab. Nabi sebut setiap Nabi yang diutuskan, Allah Ta'ala izinkan mereka itu terdapat padanya satu doa yang mustajab. Apa maksud mustajab? Dapat doa yang makbul. Disebut, maka diperkenankan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, maka aku ingin menyimpan doa tersebut itu untuk diberikan sebagai syafaat. Nabi simpan. Nabi simpan tu sebab Nabi ingatkan kepada umat dia yang dikatakan bahawa nanti akan sampai satu ketika para manusia ini kesemuanya mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, dan pada waktu ketika itu Nabi menyatakan, maka aku di kalangan Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul yang diutuskan, aku memiliki umat yang paling ramai. Ini Nabi sebutkan, Nabi memiliki umat yang paling ramai, pengikut yang paling ramai berbanding dengan Nabi-Nabi yang sebelum. Sebab dalam keadaan kita kan hidup umat akhir zaman, kata hari ini tuan-tuan, sebut tengok bahawa katanya kehidupan manusia ni sekitar 7 bilion lebih, tuan-tuan. Hari ini ni sahaja, tuan-tuan. Keadaan kehidupan manusia yang hidup di atas dunia ini berada dalam keadaan yang mencecah lebih daripada 7 bilion dan akan meningkat lagi. Wallahu a'lam. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesejahteraan. Andai kata kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan satu bentuk musibah, bagaimana yang kita telah lalui, musibah penyakit dan sebagainya, maka jumlah itu boleh menjadi berkurangan. Tetapi dengan keadaan yang diberikan itu, Nabi SAW menyatakan, aku memiliki umat yang paling ramai, hingga mana keadaan itu merupakan suatu bentuk yang Nabi rasa seronok sebenarnya. Nabi puja tengok umatnya yang ramai pada mahsyar, pada hari akhirat nanti, dan Nabi mengharapkan biarlah kesemuanya itu mereka masuk ke dalam syurga Allah, berada dalam keadaan tanpa perhitungan, tanpa hisab. Ini adalah cita-cita Nabi SAW. Tapi apa yang berlaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, setelah mana diberikan perhitungan demi perhitungan, penghisaban demi penghisaban, pertimbangan demi pertimbangan, lalu terdapat di antara mereka itu yang kurang pada timbangan. Inilah dia yang akan digunakan nanti.
Syafaat inilah yang akan digunakan nanti oleh Nabi SAW. Itu pun dalam keadaan mereka yang meminta-minta, ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah, sikit lagi ya Rasulullah, ada secaik lagi, sikit lagi, ni tak lepas ni, sikit lagi kan? Dalam keadaan yang mereka merayu-rayu kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang lain tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW menyatakan akan terdapat 3 golongan manusia yang dapat memberikan syafaat pada hari akhirat. Siapakah mereka? Mereka itu kata Nabi SAW, yang pertamanya adalah para anbiya, para nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang diberikan kelebihan, antaranya para ulama, orang yang saleh, orang yang beriman, yang yakin sungguh-sungguh dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kelebihan-kelebihan mereka itu, termasuklah mereka yang berdamping dengan Al-Quran. Bukan sahaja sekadar mana mereka itu Al-Quran akan memberikan syafaat kepada mereka, Al-Quran akan datang kepada mereka pada hari kiamat untuk memberikan bantuan, tetapi mereka yang juga menghafaz Al-Quran, mereka yang juga membaca Al-Quran, mereka yang juga mengkaji dan juga mendalami isi kandungan Al-Quran, maka diberikan kelebihan kepada mereka itu untuk diberikan kelebihan yang lain pula kepada ahli-ahli keluarga dan seumpama. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, siapa lagi golongan yang boleh memberikan kelebihan syafaat kepada manusia yang lain, iaitulah disebut para syuhada, orang-orang yang telah syahid fi sabilillah, orang-orang yang telah kembali syahid, meninggal, dan status meninggal mereka itu adalah mereka itu syahid fi sabilillah, mana mereka ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat dan berasaskan kepada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dirahmati Allah, hadis dan juga para ulama menjelaskan bahawa syafaat itu nanti terbahagi kepada 2, tuan-tuan. 2, iaitu yang pertama sekali syafaat